mengail ikan, sehati sejiwa, tunjang aspirasi, perpaduan kaum jadi keutamaan. Pergi ke pasar membawa raga, pergi bersama dengan ikram. Perpaduan kaum terus dijaga agar hidup aman dan tenteram. Tuan Puteri dari kayangan, senyuman manis seperti madu, membilang kaum bukan halangan untuk membina bangsa yang maju. Jika pergi ke pantai jauh sendiri, jangan lupa kunci rumah dengan aman. Adanya teknologi dan informasi ini, marilah kita menambah pengalaman. Kang Imam, anaknya Diman, di taman ada burung tanpa tangan. Wahai kawan dan teman, perbanyakkanlah wawasan daripada Facebookan. Beli sosis di kedai Kak Rosi, makannya ayam bakar bersama nasi. Internet itu ladangnya informasi dan juga sebagai alat komunikasi. Definisi evolusi dan penglobalan teknologi. Evolusi ialah suatu bentuk perubahan atau perkembangan yang menjadikan sesuatu itu lebih baik dari satu masa ke satu masa yang lain. Penglobalan teknologi pula bermaksud fenomena yang menjadikan dunia kelihatan menukil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Kita berarah pula kepada pendapat sarjana. Berdasarkan rujukan saya melalui Jurnal Sains Sosial, jilid kedua, seorang sarjana Melayu iaitu Abdul Rahman Ismail telah menyatakan pendapat beliau iaitu perpaduan boleh diibaratkan sebagai satu tiang kemakmuran di dalam sesebuah negara. Di samping itu, ianya juga dapat menyumbang kepada keamanan dan kestabilan. Selain itu, pendapat sarjana barat yang kedua ialah daripada Jane Jensen. Beliau menyatakan bahawa kesepaduan sosial ialah menggambarkan kepada proses-proses yang tidak hanya melibatkan di dalam negara atau negari, tetapi ianya juga melibatkan komitmen atau tanggungjawab serta keinginan dan keupayaan untuk hidup dengan harmoni. Dari sudut ICT pula, terdapat pelbagai pendapat daripada para sarjana. Antaranya ialah William Hutchinson. Mereka menyatakan bahawa teknologi digital ini berasaskan komputer, iaitu Computer Based Communication System. Dengan lahirnya teknologi digital sebegini, maklumat akan mudah tersebar secara meluas dengan pantas dan mudah. Pelbagai jaringan aplikasi yang boleh digunakan bagi menyampaikan maklumat-maklumat seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Sebagai contoh, telefon pintar yang berada di tangan kita pada hari ini. Telefon pintar berupaya untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta membolehkan kita untuk mendapat maklumat dengan cepat. Sebagai seorang pelajar, kita dilarang sama sekali untuk menceplak ayat daripada internet dengan harapan untuk memudahkan kerja kita. Sebaliknya, kita perlulah berusaha sendiri untuk melakukannya. Melihat dan menonton perkara yang tidak berfaedah, seperti contoh, melihat TikTok dengan terlalu lama, bermain game sehingga mengabaikan kerja sekolah dan menonton drama hingga lewat malam. Ini merupakan perkara yang tidak berfaedah. Jadi, kita perlu elakkan daripada terjadi dan bijak untuk menggunakannya. Sebagai individu yang bertanggungjawab,
kita disarankan untuk mempunyai etika ketika menggunakan alatan ICT serta meletakkan gadget pada tempat yang selamat. Ya. Faham. Kita sebagai pelajar hendaklah sentiasa peka dan tidak tidur semasa kelas berlangsung. Hal ini adalah penting untuk tidak terlepas isi-isi penting subjek tersebut. Kita mestilah fokus di dalam kelas dan mewujudkan dua hala komunikasi bersama pensyarah untuk memaksimumkan lagi pemahaman kita terhadap subjek yang diajarnya. Media massa berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan memudayakan ICT dalam melengkapi kehidupan harian, perpaduan dapat diperkasakan dengan menyalurkan maklumat dan hebahan informasi kepelbagaian agama, kepercayaan dan adat resam media sosial. Masyarakat akan saling menghormati dan saling menjaga CCTV antara kaum. Faktor geografi bermaksud faktor kawasan tempat tinggal yang mempengaruhi kemudahan internet. Kawasan luar bandar seperti pedalaman dan kawasan kampung kebanyakannya tiada liputan internet. Ini menyebabkan pelajar dari kawasan ini agak sukar untuk akses kepada internet. Internet walaupun tidak mempengaruhi sesi pembelajaran, namun penggunaan internet sangat penting untuk pembelajaran kendiri pelajar. Contohnya untuk mencari maklumat kerja kursus, maklumat tambahan, latihan dan sebagainya. Ketiadaan akses kepada internet ini menyebabkan pelajar kurang terdedah dengan aplikasi ICT. Baiklah, antara kebaikan atau manfaat ICT yang seterusnya yang dapat masyarakat peroleh ialah dapat membuat pesanan secara atas talian ataupun secara online untuk barang ataupun keperluan ataupun kepentingan yang mereka kehendaki. Hal ini penting bagi menjaga penjarakan sosial antara individu dengan individu yang lain. Lantas dapat mengurangkan penularan COVID-19. Berita palsu merupakan sejenis propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah dan tidak sahih melalui media akhbar, media penyiaran dan media sosial. Berita palsu disebarkan dengan niat untuk mengaburi mata masyarakat untuk mengaibkan sesuatu pihak tertentu demi kepentingan keuangan. Penyebaran berita palsu ini bukanlah perkara yang baharu kerana telah berlaku di seluruh dunia, malah semakin berleluasa penyebaran berita palsu. Hal ini memberi impak yang besar kepada negara jika tidak dibendung lebih awal. Di sini dapat kita simpulkan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi memberi banyak faedah kebaikan kepada individu yang bijak menggunakannya. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah kita dapat mencari pelbagai sumber maklumat dan rujukan yang kita perlukan untuk kepentingan dan keperluan kita. Teknologi dan komunikasi berupaya untuk merubah kerangka pemikiran sesebuah masyarakat serta menjadi pemangkin kepada perubahan dalam sistem ekonomi global. Teknologi, maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional. Teknologi maklumat dan komunikasi dapat mengeratkan silaturahim dengan pelbagai kaum yang berbilang bangsa. Teknologi maklumat dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk berhubung dengan orang yang jauh. Sama